Okey. Boleh kita mulakan? So, last week kita dah buat ni nombor 2, nombor 3 sampai nombor 5. So, this week kita nak fokus dekat nombor 6, nombor 7, nombor 8. Nombor 9 kita tinggal dulu sebab ni dia tanya pasal pembezaan. Kita tak masuk lagi soalan pembezaan ni. Okey. Oh, tak berapa orang yang join juga ya. Okey, kita ada 29 orang. Okey, first, let me share the label. Labelnya. Okey. Ini formula. Kita tengok dah soalan assignment. Ada orang tak ni? Dengar tak saya cakap? Ya, madam, dengar. Okey, dah tengok dah? Okey. Belum. Okey. Kat sini kan saya dah bagi tahu dia open pada 18 which is malam. Lepas tu due date dia ialah pada hari kita midterm tu tau, 4 Disember tu. Tapi sebelum pukul 12.30, 12 malam. Tau? Sebelum. Okey, so make sure dah kalau tu kamu submit ya, submit. Statusnya ialah submit, bukan draft. Ada tu dia dah letak tapi dia tak submit. Betul-betul tak properly submitting the apa? Assignment. Okay, so kita buat betul-betul ya. Okay, this is for the assignment. For assignmentnya apa? Okay, kat sini kita kata ada 5 soalan. So kat sini sebelum tu courses is group consists of 2 students. Okay, so please do not copy your friends. Tapi kan yang ni dia boleh berbincang. Sila faham dan buat kerana faham. Bukan kerana ambil jawapan kawan ni. Sebab kita nak sekali harum tu semua. Which kita nak study untuk midterm exam juga. Okay, ingat ya. This ambil peluang. Kamu sudah buat quiz. Quiz dah ada about 5%. Okey, lepas tu kita sekarang untuk assignment 1 kita akan contribute, you will get 15%. Okay, then for your midterm apa yang terkumpul dekat situ ada 30%. Midterm ialah 30%. Yang fine kat sini, maksudnya dekat sini bila kita kumpul-kumpul sepatutnya you dah dapat greater than 40%, which is you dah lulus dah calculus ni, you dah reserve for lulus. Kamu tak tersangkut subjek calculus ni, ingat every subject you must get greater than E, tak boleh dapat E. Bila siapa dapat E, dia kena ulang sampai lulus. Itu sebab saya pernah cerita yang student saya, dia buat calculus ni sampai 3 kali. So make sure you have the strategy, okay, not only for this subject calculus, but you set an objective for every subject before week 12, sebelum week 12. Bila kita paparkan masa tu, maksudnya masa yang terkumpul mesti greater than 40%. Tapi kalau lecturer tu baru semak satu benda, contohnya dia baru semak midterm, dia tak adalah dapat greater than 40%. Sebab kalau midterm 30%. Tengoklah subjek tu berbeza kan, ada yang midterm 20% je. Okay, midterm 10. Okay, so make sure. Tapi untuk subjek saya, insyaAllah when you reach week 12, sepatutnya
masa yang kamu ada ialah 30, 45, 50. Maksudnya week 12 tu nanti ada per 50%. Berapa per 50% dekat situ. Kalau dekat situ kamu boleh plan. If you get mark below than lebih kecil daripada 10, you are in the dangerous zone, which is you have to drop. Ni memang tak boleh selamat ni sebab saya rasa kalau macam per 50 you get less than 40%, how can you get final exam? Final exam tu nanti nak dapat 30%. Tak boleh tu. Saya memang student tu memang you have to plan. Maksudnya week 12 tu nanti boleh drop. Dan fokus dekat subjek lain yang kamu rasa kamu boleh secure for your CGPA. Macam tu. That's how you plan. And remember, you are now seorang dewasa yang perlu decide untuk masa depan kamu. That's the beginning of your life. Okay, itu yang saya nak ingat dalam di pagi ni. Okay, untuk question 1 semua ni, ikut sini soalan ni dia nak kamu tulis dalam handwriting, dia tak payah nak type. But after you get all your solution, please compile it by scan. Scan tak payah nak ada scanner ke apa ke sebab kita dah ada through phone. Dekat phone kamu how to scan, tetapi kena ingat macam mana nak scan. Ini pun ialah satu exercise untuk final juga. Bila kita nak scan tu kita mesti kena tahu bahawa kita punya image tu tak bergoyang supaya pensyarah yang semak tu nanti boleh nampak apa yang kamu tulis. Tak ada bayang-bayang kat situ. Ada tu dia tangkap gambar, bayang muka dia dah tutup separuh daripada solution tu. Saya tak nampak pun. Ingat buat kerja kena proper, bukan asal hantar. Okay, so sekarang question kena jawab. And if you have questions, kalau tak faham apa maksud soalan ni dia nak apa. Kalau saya jawab macam ni, betul tak? Menjawab tak soalan ni? Macam tu boleh. Kita boleh berbincang. Okay, atau kamu nak tanya kawan kamu pun boleh. Okay, even though your friend tu bukan dalam group kamu, boleh berbincang. Lepas tu kamu buatlah macam mana yang kamu faham. Okay, that's all about assignment. Okay, now we go for our week 7. Yesterday, I'll put the recorded for lecture 7. Then I put exercise. Okay, kalau kita tengok dah ada 18 orang yang jawab. Okay. So, kat situ kita tengok, okay, mostly tak dapat 10 per 10 pun dekat dalam ni ke sebab menjawab je. Okay, yang dekat sini 5 ke bawah. Kita ada berapa soalan? Ada berapa soalan? 10 Kita pilih kita ada 10 soalan, so satu soalan satu markah. Okey, so maksudnya kat situ yang dapat full mark, yang dapat betul semua, yang paling tinggi yang betul 5 lah. Macam tu. Okey, tapi yang ni saya nak reserve dulu sebab ada yang tak jawab lagi benda ni. Kalau yang dah jawab, bila tengok saya ada bagi jawapan kan, yang dah jawab. Bila kamu ada jawapan, so tengok kat situ kenapa salah. Dan jika ada soalan, saya rasa jawapan saya betul. Kenapa dia bagi jawapan tu yang ni? Okey, boleh tanya. Okey. Identify balik. Boleh tengok balik. Okey. Yang ini. So, we go for our tutorial. Kita nak bagi-bagi banyak-banyak nasihat ni mula-mula sebab nak tunggu yang lain-lain masuk. Okey. Okay, now we go for the tutorial. Yeah. Okay, so let's start with tutorial 3. Tutorial 3. Question number 6. Okay. So, saya ulang sekali lagi. What is limit? Limit ialah kita kena buat direct substitution. Direct substitution. If you get number
number, then we stop. Inilah berhenti. Bila kita tak dapat, kita buat direct substitution, kita dapat kosong per kosong, kita kena buat faktor dan kita kena buat conjugate. Dan lepas kita ni, selain tu, kalau kita buat direct substitution, kita dapat infinity. Bukan, kita tak dapat infinity over infinity. Apa lagi satu? Bila kita buat direct substitution, kita dapat nilai dia infinity. Okay, which is infinity kita dapat kenapa? Bila kita buat direct substitution, kita dapat ada something nombor, satu nombor bahagi dengan kosong. Bila tekan calculator, it will get math error. But actually it is infinity. But this kind of infinity, kenapa calculator tak bagi maklumat tu? Kerana dia tidak menumpu pada satu nombor, iaitu dia sentiasa meningkat. Okay, so sekarang dekat sini, kita kena buat apa? Kita kena determine whether it is positive infinity or negative infinity. Yang ni kita belajar semalam. Okay, how to get this? How to determine positive infinity ke negative infinity? Maksudnya kita kena letak nombor tu kat sini dan we uji dengan letak satu nombor yang menghampiri nombor ni. Sama ada daripada sebelah kiri atau sebelah kanan. Tengok sama ada dia meningkat ke atas ataupun dia menurun. Kalau dia meningkat ke atas, semakin besar, bermaksud dia ialah positive infinity. Kalau dia semakin kecil, dia ialah negative infinity. Okay, then another one about limit. Limit lagi satu ialah bila limit kita X menghampiri infinity. Okey, untuk yang kita tahu bahawa apa-apa nombor bahagi dengan X will get 0. Ataupun kita buat direct substitution. When you do direct substitution, you get infinity over infinity. Untuk yang pecahan, you kena bahagikan dengan setiap sebutan tu kena bahagikan dengan X yang paling besar dia punya power. Okey, then kita selesaikan dengan simplification yang macam semalam. Lepas tu akan dapat satu nombor. Stop. Okey. This is all about limit. Ingat ni, midterm kita sampai limit and continuity. Lepas ni kita belajar, semalam kita belajar apa? Kita belajar continuity. Another thing inside the limit and continuity chapter. Okey, untuk limit and continuity ni. Okey, so sekarang dekat sini kita ada 3. So, yang pertama kita mesti buktikan FC tu mesti define, dia tertakrif. First, dia punya test. Second test, ialah mesti kita buktikan bahawa limit X menuju ke C tu ialah exist, wujud. And the third one ialah nilai yang nombor 1 ni mesti sama dengan nilai pada yang nombor 2. Nombor 1 dengan nombor 2 ni mesti sama nilai. Okey, jika dia penuhi yang nilai, dia exist dan yang ni pun sama nombor 1 dengan nombor 2, we can conclude that it is continuous. Okay, this is the recap about chapter 3, lecture 3 about limit and continuity. And remember our midterm until lecture 3, until today tutorial, midterm test. Until today tutorial and assignment 1 also cover until today tutorial. Okay, now can we move to the tutorial? Siapa yang blur apalah yang doktor ni cakap apa tu kan? Memang blur betul. Boleh, madam. Dia tak faham Teruskan. dan dia kena tengok recorded terbalik. Saya faham. Kadang-kadang bila saya buat kursus untuk apa saya exam ke apa ke online ni kan kita punya difficulty ialah fokus. Betul tak? Fokus nak dengar pensyarah tu cakap memang susah. Itu sebab saya letak recorded tu. Jadi bila kamu rasa kamu boleh fokus, tapi jangan bila kamu rasa tu bila dah nak ujung-ujung bukan.
Maksudnya kamu boleh tengok sikit-sikit dan bikin ulang-ulang dekat dalam YouTube tu. Boleh ya? Ada soalan ke tadi? Saya dengar soal tu. Okey. So, sekarang baru masuk soalan ni. Okey, kita tengok dia berapa orang. Okey, dah 41. Okey. Okay, find the limit of each function as x approaching to infinity. Okay, yang ni yang semalam tu yang kita buat x approaching to infinity. Maksudnya apa? Ni yang nombor satu ni. Dia nak cari limit. Nombor satu ni dia nak cari limit x menghampiri infinity. Lepas tu kita ada 2 per x tolak 3. Dia jadi apa ni? Macam mana? Sesuaikan tu. Dia bukan dalam bentuk pecahan infinity over infinity tu. Tapi kat sini dia ada something. Jadi kat sini, 2 per x. Mana kita belajar ikut teorem tu dia jadi apa? Apa nombor bahagi dengan x dia jadi apa? Dia jadi kosong. Betul. Kosong. Jadi kat situ ialah kosong. Kan kat sini kosong ni. Yes. 3. Kosong So tolak kat sini 3. dia akan jadi negatif 3. Ini adalah jawapannya. Okey. Ada soalan tak? Faham? Okay. Faham. Kalau kat sini, ini macam mana pula? Ini kita kena tulis tau. Limit x menghampiri infinity dan kat sini kita ada 2x campur 3 bahagi dengan 5x campur 7. Yang ni kita dapat kalau kita gantikan x dengan infinity, kamu akan dapat infinity over infinity kan? Kalau ini tengok teorem yang C tu, yang which is kita kena bahagikan dengan apa? X. X yang paling tinggi dia punya power kan, betul tak? Yang kuasa paling tinggi. Denominator dia dah berapa? Okey, tengok yang bawah. Yang paling tinggi ialah X kuasa 1, betul tak? Jadi semua ni, okey, sila buat sama-sama. Jadi semua ni kena bahagi dengan ini ialah X per X campur 7 per X. Betul tak? Kalau yang dah buat, boleh terima. Tapi saya buat salah juga. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Simplify Kena dia lah. potong. Potong-potong. Betul. Okey, so sekarang kita yang ni kita boleh potong. So yang tinggal apa? Betul. Betul tak? Okey, belakang ni boleh potong tak? Tak. Oh, dia jadi berapa tu? Apa-apa nombor bahagi X? Kosong. Okey, betul. Okey, kosong. Lepas tu bahagi dengan yang ni boleh simplify kan? 5 campur apa tu? Kosong. Jadi jawapan kita ialah 25. mudah je kan? Mudah. Okey, so sekarang untuk yang nombor yang C. Okey, saya padam ya. Okey, ini kita buat. Okey, sini kita ada ni X menghampiri infinity. Lepas tu kita ada kat sini kan? Okey, kalau kita ada equation macam ni, ya saya. Boleh ulang balik tak? Yang B. Yang mana? Yang B. Yang B. Okey, Dekat kamu dah buat yang mana? yang per X tu. Okey, lepas tu? Lepas tu kan? Lepas tu kan potong X kan. Okey, so sekarang ni potong kan? Yang
Yang depan tahu yang ni, yang pakai yang 3 per X tu. Yang ni macam kita buat 2 per X ni lah. Oh, Apa-apa 3 per X nombor, kosong. apa-apa nombor Okey. bila kita refresh ni, bahagi dengan tiga, bila dia bahagi dengan infinity yang makin besar nombor dia meningkat, dia akan dapat apa? Akan dapat kosong. So, biasa dapat kosong. Ini kita dapat kat mana? Dekat teorem, dekat lah. Kita tengok. Okey, kat sini pun sama juga. Ini kita tahu bahawa apa-apa yang bahagi dengan X, bila X to infinity, dia ialah kosong. Boleh, Amal? Boleh. Okey, ini bila kita buka balik je, saya buka notan. Hmm. Ah, Okey, nampak tak? Sekejap saya. Nampak tak PowerPoint ni? Ini dah semalam, Amal. Bila apa-apa nombor yang menghampiri infinity, bahagi dengan X, ini sebenarnya atas ni bukan satu tau. Ini apa-apa nombor. Ini number bahagi dengan X. X tu ialah, jadi kita masukkan infinity, ini ialah infinity, it always get 0. Ya? Okey, yang tadi, kenapa kita bahagi dengan, semua bahagi dengan X, semua bahagi dengan X, kita tambahkan sebab yang ni, kita punya yang C. Jadi, bila kita dapat infinity over infinity, kita kena bahagi setiap term tu, setiap sebutan tu dengan X yang highest power of denominator. Kita kena tengok dekat tempat X ni, X dia berapa kuasa dia. Kalau X yang paling besar dia, X kuasa 1, kita letak X kuasa 1. Kalau yang paling besar, X kuasa 3, semua term kita kena bahagi dengan X kuasa 3. Boleh tak? Boleh, Mas? Yang lain juga. Boleh. Okay. It's okay. Kita ada masa tak faham, sila tanya ya. Okay. Kalau yang tak berani nak tanya tu, challenge yourself. Boleh tanya. Tak nampak pun tahu. Okay. Tapi kalau rasa nak tanya, nak tengok balik recorded, ya, you can see the recorded. Kenapa yang dia ada modulus itu? Saya ada modulus. Tak ada apa-apa kesan pun kalau ada modulus ni. Kamu punya soalan ada modulus kan? Tidak. Saya tak buka soalan. Okey. Untuk C tu, ini menghampiri infinity. Mana saya dapat infinity ni? Saya dapat soalannya. Okey, dia ialah X campur 1 bahagi dengan X kuasa 2 campur 3. Kalau ada modulus pun tak ada mendatangkan apa-apa kesan sebab 3 sentiasa positif. Okey, so kat sini. Okey, yang ni kita dapat apa? Infinity over infinity. Yang macam Amal tanya tadi tu, yang dekat tempat C tu, dekat C tu. Okey, so sekarang dekat situ, kita kena buat apa yang ni? Yang ni kita kena bahagi item tu dengan X yang paling tinggi dekat denominator dia. X kuasa X yang paling tinggi dekat denominator. So sekarang dekat situ dia jadi apa? X per? X kuasa 2. Campur 1 per? Kedua. Bahagi dengan okey, bila selesai simplify, lepas tu dapatkan jawapan. Madam, Hmm. kalau X per X kuasa 2 dia jadi 1 kan? Dia jadi 1 per X. Ini ada X kuasa 1. Kalau yang ni kita hapus, yang 2 ni akan tinggal 1. Jadi 1 per X lah. Ya. Okey. Okey, yang ni akan jadi apa?
Jadi 1. Okey, betul. Yang ni. Dia tetap macam tu juga kan sebab kita tak boleh simplify kan? Okey, so jadi jawapannya apa ni? Jawapannya 1. Jawapan saya 1. Betul. Atas ni akan dapat apa ni? Kosong per satu. 0. 0 tambah 0. Okey, dia sama nama kosong kan? Jawapan dia 0/1. Ah, kalau 0/1 Kosong. Jawapannya infinitif. Kosong. Jawapannya Jawapannya kosong. kosong. Jawapannya kosong. kalau tak sure 0/1 nilai dia berapa, kita calculator. Kita calculator. Kosong. Jawapan dia lah kosong. Always check. Kadang-kadang kan kalau macam saya kalau jawab soalan matematik, saya akan check, saya akan semak. Walaupun 0/1 ni saya tahu nilai dia kosong, tapi saya macam saya tak kongsi pun, saya sendiri kita kena calculator lah. Kalau saya lah. Okey, dah, settle. Can we move to this? Ada soalan tak untuk C? Kalau tak ada, kita pergi D. Okey, D ni kita ada apa? Ini. Okey, sila buat. Buat. Ini. Alat semua hampiri. Ini kita ni. Okey, semua ni kena bagi berapa? Kita buat sekarang. Saya nak tahu jawapan akhir je. Ini ada jadi X buat 3 per. Buat sekarang. Siapa dah nak? Benda ni kena bahagi dengan kuasa tersebut. Sebab kat bawah ni yang paling tinggi. Okey, saya bagi 1 minit buat jam. Okey, siapa yang dapat 7 tu? Okey, Afif dapat 7. Saya tak tahu, saya tak buat lagi. Siapa lagi dapat berapa? Nanti kita buat sama-sama. Tapi nak tengok dulu. Okey, sekejap. Saya tengok. Dapat 7, betul? Pun dapat 7. Ada nama nak Nurul Syahzalani. Dia pun dapat 7. Betul? Kalau kita dah faham lah. Okey, siapa yang tak dapat 7? Angkat tangan. Jangan malu. Angkat tangan. Daniel pun dah dapat 7. Okey. So sekarang dekat situ, saya tunjukkan. Dekat situ, kalau 7, maksudnya kat sini ialah apa tadi? 7. X kuasa 3 per X kuasa 3 per 3 Daniel. 3 per X kuasa 3 tolak 3 X 2 per X kuasa 3 campur 6 X per X kuasa 3 sama juga dengan if you simplify, you get 7. Then, you get yang ni kita simplify, kita dapat 1. Ini X kuasa 2
Kita simplify. Ini kita dapat 1 kita per X. And this we simplify, we get ni kuasa 2 kan. Ya, so 1. Jadi ialah tambah 6 per X kuasa 2. Okey, dia ialah, okey, 7. 1 sebab ni ialah 0, 0. So dia ialah 7. Selesai. Any question? Tak ada, kita move to soalan E. Okey, so kita ada E sekarang. Sekarang ni kita ada limit X menghadiri infinity. Lepas tu kat sini, macam mana kita nak tahu? Okey, yang ni kan. Kita kena bahagi apa? Semua kena bahagi dengan X, betul tak? Tapi dia ada ni kan, X kuasa. Nampak ni? So, macam ni kita nak selesaikan. Okey. Okey, mula-mula cuma kita tak nak ada, okey, boleh tak kita ubah semua ni, dia tak ada negatif, dia tak ada punca kuasa. Okey, boleh tak kita kalau orang yang dia macam tak nampak kan soalan ni. Ni ialah 2X kuasa setengah. Bila punca kuasa sama juga dengan kuasa setengah. Kalau punca kuasa 3 sama juga dengan kuasa 1/3. Ini kena ingat Okey, so sekarang kat sini kuasa setengah campur. Kalau kita tak nak ada negatif kat atas tu. 1 per X. Dia ialah 1/X. Okey, dia ialah 1/X. Okey, ini kita bahagi dengan 3X tolak 7. Okey. So sekarang kita akan dapat sekarang kita kena buat apa? Kita kena bahagi semua benda dengan kuasa X. Betul tak? Bahagi semua. This is 2X kuasa setengah bahagi dengan X campur dengan 1/X bahagi dengan X ni sama juga dengan apa? Kuasa 2. Betul tak? Siapa yang boleh buat ni? Okey, ini ialah 1/X. Bila 1/X bahagi dengan X, sebab kita nak bahagi dengan X semua kan? Okey, dia sama juga dengan 1/X. Ialah kita bahagi dengan X, maksudnya kita darab dengan 1/X tau. Dia ialah 1/X kuasa 2. Itu sebab kita dapat 1/X kuasa 2 ni. Kalau kamu tak faham ni, dia macam ni tau. Kalau kita ada 1/5 bahagi dengan 2, okey. Tekan kat sini, dapat berapa? Jawapan dia akan sama dengan 1/5 darab dengan 1/2. Sama jawapan dia. Okey. Ini boleh simak Okey. Nanti dekat sini akan dapat 1/10 jawapan dia. Dia akan dapat 0.1. Betul tak? Okey. So dekat sini, dia ialah 3X per X tolak 7/X. Okey. Ni dapat berapa jawapan dia ni? Yang atas ni, bila kita eliminate, dia akan dapat ni kuasa 1. 1 tolak setengah akan dapat apa? Akan ada setengah lagi dekat bawah ni. Yang ni dia tetap macam tu. Okey, kalau kat sini, dia akan tinggal 3. Yang ni ialah kosong. Okey, jadi jawapan ni berapa tu? Yang ini 2/X
kuasa setengah campur 1 per X kuasa 2 bahagi dengan 3 tolak 7 per dia ialah apa? Kosong tambah kosong bahagi 3 iaitu dia dapat kosong. Inilah jawapannya. Ada soalan? Madam, kalau yang 2 per X kuasa 1 per 2 tulis 2 per punca kuasa 2 X boleh? Boleh, boleh. Kamu boleh kan? Boleh. Can. Any other question? Okay. Ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada soalan, kita buat latihan tak? Sebelum kita nak masuk soalan 7 ni dah determination. Continuity. Okey, so kita tengok soalannya. Buka. Ni. Word saya. Kita dapat word. Madam, kenapa ada half screen? Itulah. Sekejap. Sekejap. Saya stop sharing. Dia banyak sangat ni. Dia kata. Okey. Okey, nampak tak word ni? Sekejap. Sekejap. Okey, nampak tak? Ini. Blank document from ni. Ada? Nampak tak word ni? Nampak madam. Okay, so we start with kita okay, so kita ada soalan, saya ada soalan ni. Soalan yang pertama ialah ini X menghampiri infinity okey, kita satu itu tolak. This is infinity and infinity. Okay, nombor 2 ialah ini menghampiri infinity. Lepas tu kita ada begini. Lima, dengan kedua sampai 4. Okay, sama kita dengan berapa ni? 2 ni je lah. Kita selesaikan. Madam, tu X kuasa 2 ke X kuasa 3? Yang mana? Yang bawah tu. Yang bracket kedua, yang bawah. X kuasa 2 ke X kuasa 3? Nampak? Tak kuasa 2.
Sila jawab. Apa dapat nombor satu? Dia bagi masa Jawab dulu. Okey, dapat dah. Nombor satu jawapan nilai dia berapa? Nombor satu jawapan ni 3. Nombor 2 saya tak dapat lah, madam. Tak dapat, tak apa. Yang lain ada dapat tak? Rasa dapat 3 juga. Ah, okey. Okey. Okay, sekarang kita check nombor satu dulu. Kita check dulu. Okey, dia ialah apa? Dia ialah kita nak buat limit tu. Limit X sendiri yang infinity. Kita dapat 3 per dengan X tambah 1 per X bahagi dengan 7 per X tolak dengan X. Okey, nah kat sini kita ada, kita boleh uji okey-okey ke tulisan macam ni, nampak ke dia lebih halus gitu. So, kamu fikir yang macam ni. Mana-mana okey kan? Okey, kat sini kita dan sebelah sini akan jadi apa? Kosong. Okey, lepas tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Kosong. Tolak dengan ni apa? 1. 1. 3 bahagi negatif 1 kat situ. Negatif 3. Ah. Okey. Lepas tu kalau kita ada soalan macam yang nombor 2 ni, kita nak buat macam mana? Okay, sebenarnya kita nampak ada 2 bahagian kan. Bila 2 bahagian sini tak perlu kembangkan. Okey, ingat lagi tak? Bila limit hampiri infinity, kita ada satu bahagian 2 per dengan X campur 5. Kita ada lagi satu, kita boleh divide dia kepada 2 limit tau. Kita darabkan dia. X hampiri infinity, dia ialah kat situ 3
ya. Bila saya menaik ni, saya guna mouse ni. Saya tulis ni, saya guna mouse. Saya tak. Itu yang apa tu namanya? Kalau nak tulis atas tu, Pen tablet. laptop. Pen tablet. Tablet, Wake up. Ah, so. Okay, so kat situ ialah kita beli campur 4. Okey. Jadikan 2 ni dulu. Lepas kita jadikan 2 ni, boleh tak selesaikan satu-satu? Kita buat sekarang. Iaitu yang pertama ni kita kena bahagi semua benda dengan X. Yang kedua ni kita kena bahagi semua benda dengan X kuasa 2. So kat situ Alia dah dapat 6. Betul? Yang ni nanti, yang ni jawapannya akan dapat berapa Alia? Syazana ni pun dah dapat. Kat sini ialah 2. Yang dekat sini akan dapat nilai dia ialah 3. Jadi kat situ nanti 2 kali 3 sama 7 dengan Fazira pun dah dapat. Okey, Alhamdulillah. Sama pandai. Ada soalan? Ada yang tak dapat 2 dengan 3 tu tak? Okay. So, saya rasa macam okey. InsyaAllah. Kalau kamu buat latihan macam ni, dia kena momentum terus. InsyaAllah, daripada group ni ramai yang dapat ini. Okey. So, sekarang dekat sini, kita nak pergi continuity pula. Dan untuk continuity. Okey, soalan kita. Okey. Kat sini, soalan ni apa? Determine whether the function graph is continuous. Kita nak buktikan, kita nak kena determine, tentukan function ni continuous tak dekat negatif 1 sampai 3 punya domain. Okey, ini adalah domain dia tau. So sekarang dekat sini, determine whether the function graph is continuous on negative 1, 3. Kat sini. If not, whether it fails to be continuous and why. Okay, so sekarang kat sini kan, dia nak suruh kita consider pada negatif 1, 3 je. Maksudnya sama tengok tak graf ni semua daripada negatif 1 sampai 3. Ini pun sama, negatif 1 sampai 3. Yang inilah yang dia nak kata. Ini ialah domain dia ialah daripada negatif 1 sampai 3 yang kita kena consider. Okey, sampai situ je. Okey, lepas tu, kita kena tentukan. Dia ni continuous ke tidak? Okey, sekarang kamu tengok. Pada continuous, ingat balik continuous kena ada 3 test. Okey, which is yang pertama ialah F define. Maksudnya, di setiap titik di antara titik 1 sampai 3 ni mesti tertakrif. Okey, yang kedua, limit F menghampiri C ni mesti exist. Kalau ada titik di antara negatif 1 dengan 3 ni dia tak exist, so it is not continuous. Okey, yang ketiga, nilai 1 dengan 2 mesti sama untuk setiap titik di antara negatif 1 sampai 3 ni. So, kalau ketiga titik penuh, dia ialah
continuous. Okay, so sekarang dekat sini, nombor 1. Is it continuous? Kita senang nampak kan? Nampak macam tak continuous. Tapi macam mana kita nak buat ayat dia? Gitu. Betul tak? Nak buat ayat dia tu. Ini continuous ke tidak? Kalau yang kita nampak, dekat mana yang dia tak continuous? Nombor satu ni. Saya tengah tanya nombor 1. Dekat mana yang dia tak continuous? Ini answer. Okey, di antara titik ni sampai sini, dekat mana yang dia tidak continuous? Dekat mana dia terputus? Ada nampak tak? Kat 2. 2. So, Ya 2. 2 tu ada nilai tak kat situ? Ada tak yang diplotkan dekat 2 tu? 1. Okey. So, sekarang yang ni, kita nampak dia tak continuous, betul? Kenapa? Sebab dia ada macam ada berlubang dekat 2 ni. Bila X sama juga dengan 2, tak continuous kan? When X is equal to 2. Okay. So, yang mana yang kita nak tengok yang mana definition yang mana yang dia tak penuhi? Okay, pada titik 2, 2, dia sama juga dengan berapa? Saya nak tanya. Ada tak dia diplotkan di mana-mana dekat sini? Yang ni dia bukan plot ya, dia macam berlubang. Dia tak ada value kat situ. Does not exist, right, Amar? Maksudnya dia undefined. Dia tidak tertakrif. Maksudnya kita tak boleh nak kata dia dekat mana sebenarnya. Dia tak ada. So, based on number 1 punya tu, dia dah tak penuhi. Maksudnya yang pertama tu dia tak penuhi. So, kita boleh conclude that number 1 is soalan 1, dia tidak continuous when is equal to 2 because of is undefined. Kita guna yang property yang pertama ni, F2, dekat titik 2 dia undefined. Kita tak tahu dia diplotkan dekat mana. Sekarang kita uji guna 3 definition je. Okey, definition yang pertama yang ni, yang kedua yang ni, dengan yang ketiga yang ni. Okey, kita nak uji guna yang 3 ni je. Sebab apa? Kita kena nyatakan di antara 3 ni je. Okey, so now yang kedua. Yang kedua ni dikontinuas ke tidak? Siapa tahu yang nampak kat sini. Adakah dia continuous yang ni nombor 2 ni? Okey. Kita nak uji sama ada dia continuous ke tidak pada titik negatif 1 sampai 3 ni. Okey, mula-mula kita buat ini nombor 1. Kita buat satu persatu. Nombor 1. Semua titik ni ada nilai tak? Cuma kat sini S3 ni macam nampak pelik sikit kan, betul tak? Betul. Tapi kita boleh kata S3 ni kita tak arif. Dia dekat mana? Nilai dia berapa? Mana? S3 nilai dia berapa? Yang ni kan? Nilai dia berapa? 1.5. 1.5. Okey, yang kedua. Yang lain-lain ni cuma nampak limit dia. Limit. Okey, disebabkan kat sini kita dah uji dekat 3, boleh cari tak limit untuk 3 ni berapa? Hampir 3. Tapi dia bagi tahu kita nak uji daripada negatif 1 sampai 3 je.
Okey, jadi kat situ kita dapat satu nilai. Jika daripada arah negatif kan, daripada arah negatif nilai dia berapa? Limit dia. 1. Okey, nilai dia ialah 1. Okey, yang ketiga. Nampak tak? Yang ketiga ni kita kena uji. Dia sama tak 1 dengan 2 ni? Nombor 1, nilai 1 ni dengan nilai 2 ni sama tak? Tak. Tak sama Tak. Ha. So, nilai yang pertama 1.5. Tak sama dengan nilai yang kedua, 1. Okay, so kita kena conclude that it is not continuous when x is equal to 3. It's not continuous when x is equal to 3. Okay. Boleh? Kita buat 3. Buat. Madam, Ha. macam mana nak dapat yang nombor 2 tu? Nombor 2 ni ialah kita nak dapat. Okey, sekarang kan kita nampak nombor 3 ni macam pelik kan. Kita tu, dia macam 1 naik ke atas macam tu kan. Tapi nombor 2 ni kita tahu kita nak uji limit yang mana. Limit yang dekat 3 ni lah kita kena consider. Sebab kita nak uji yang ketiga ni, kita nak tahu yang limit dengan yang ni, titik yang sama tu dia sama tak kiri kanan. So, sebab kita kena ambil limit x approaching to 3. Kenapa saya consider negatif saja, yang pada arah kiri saja? Kerana sebab yang ni kan, dia bagi tahu domain kita hanya ada maklumat yang ini je. Di interval ini je, selang ni yang kita ada maklumat. Yang sebelah sini kita memang tak ada maklumat. So kita tak boleh consider yang belah kanan tu kita tak ada maklumat. So sekarang kita tahu yang daripada arah kiri 3 ialah nilai limit dia ialah 1. Boleh? Kenapa saya consider 3 limit dia? Sebab kat sini kita consider titik 3 tu. Ada Hmm. yang nombor 1, yang F2 undefined. Saya tak apa sangat. Okey. Yang nombor 1, S2 undefined kan? Dia macam ni tau. Dia undefined kerana kita tak tahu dia diplotkan dekat mana. Kalau kat sini kosong, kita tahu dia diplotkan dekat sini. Kalau pada titik negatif 1, kita tahu dia diplotkan dekat sini. Okey, kalau kan kita belajar kan, yang daripada sehingga ke 1 macam ni, yang ni dia tak termasuk titik tu. Yang ni dia termasuk titik tu. Faham tak? Yang ni kita belajar dulu yang ni dengan yang ni kan? So maksud madam kalau dia bulat tu maksud dia tak kat titik dia lah. Titik dia tak ada. Oh dia tak ada titik. Yang ni dia Okey. tidak diplotkan. Dia tidak dipangkal. Maksudnya kita kalau kita buat table, dekat nombor 2 tak ada apa-apa value. Tapi yang lain ada. Sebab dia dekat nombor 2 tu dia bulat. Oh, dia tak ada value. Kita tak boleh sambung terus. Boleh? Boleh. Faham? Hari sudah lari laju-laju. Lari laju-laju, faham ke tidak? Boleh, madam, boleh. Okey. Dia apa soalan lagi tak? Even though it is nampak macam patutkah aku tanya ni macam simple sangat. Sebenarnya kamu jangan takut. Kawan-kamu dia yang tu memang ada, saya rasa. Sebab kita kan bila kita belajar, kita tahu ada yang memang dia tak tahu apa sebenarnya. Macam tu. It's okay. Because we want to learn. Kita nak belajar. Okay. So, faham nombor 1, nombor 2 clear Okay. Sekarang kita pergi ke nombor 3. Okay. So, sekarang kat sini between negatif 1 ke 3. Okay, ada nampak benda-benda yang macam rasa macam tak selancar tak kat sini? Semua nampak smooth kan? So, kita boleh conclude that it is continuous.
Kenapa kita tak payah buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni? Sebab kita dah confident dia ialah continuous. Sebab soalan dia pun dia kata, if not, where does it fail to be continuous and why? Yang why ni yang kita kena nyatakan menggunakan 3 sebab ni. Ini sebab-sebab pertama dia dah tak lepas, so tak payah buat nombor 2, nombor 3. Yang ni kita buat nombor 1, okey kita dapat value. Yang ni kita dapat buat nombor 2, dia punya testing untuk continuity tu, okey kita dapat value. But nombor 3, it fail. Dia tak sama. So kita boleh, why dia tu dah terjawab dekat nombor 3 ni. Tapi untuk yang nombor 3 yang ni, soalan nombor 3 ni, kita tengok je, dia semua mesti kita terus tanpa mengangkat pen yang macam dalam nota tu kan. Okey, nampak tak? Dia tak ada pun terputus. Macam yang ni kan kita sampai sini 2, kita kena angkat pen kita pergi ke sini kan. Macam tu. Dia tak ada nampak. So it is continuous. No need to give a reason why because it continuous. Boleh? Saya teruskan. Dan, tapi kena buat tu sekali ke medium untuk dapat markah. Kena buat apa? Apa tu? Kalau macam dalam lab test lah kan, dia kena buat yang kena check ni kena buat sekali ke untuk macam check markah. Kalau dalam test, kalau macam soalan, okey kita tengok soalan assignment. Kita tak pasti soalan assignment ada ke benda ni ke tidak. Tapi kan kalau macam yang lepas, kita buat midterm, kita bertulis tau. Bila kita bertulis, yang reason dia ni, kalau orang tu dia buat selain yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu, yang ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia tak nyatakan yang ni. Maksudnya reason why ni, dekat why ni, dia tak dapat full mark tau. Dia cuma dapat, dia tahu dia tak continuous. Tapi dekat comment tu, dekat why ni dia tak menjawab. So full mark dia tak dapat. Kalau orang tu, contohnya nombor 2 ni dia dapat nyatakan why because of number 3 it's not equal, then he deserves full mark. Menjawab tak Uzai? Boleh kot. Mesti dia tengok soalan assignment. Ada tak macam ni? Sebab bila terus buat yang macam kalau dalam soalan test, kalau soalan macam ni, kalau buat terus continuous, takut dia tak markah. Jangan risau. Kalau continuous. Kalau dia continuous, ikut soalan dia dah dapat markah tu dah. Sebab kalau dia tak continuous yang dia nak reason why. Jadi kalau dia continuous tak payah buat pun tak apalah. Okay. Tidak. Bagi reason why. Tapi kalau macam nombor 1 ni, dia tak continuous. Tapi kamu jawab continuous, memang totally wrong lah kat situ kan. Okay. Tapi untuk sebab kita punya midterm exam yang continuous ni masuk kat dalam midterm test kan. Okay, sebab dalam tu ialah MCQ. Bila MCQ, maybe lah dapat idea lah nak soal macam mana. Maksudnya kan, with yang dia tak penuhi. Okay, dia bagi satu gambar. Contohnya dia bagi satu gambar yang ni. Okay, yang mana yang dia tak penuhi? Dia bagi A. Dia bagi A ialah limit approaching to 2 does not, tak. Okay. Maksudnya dia kata, this function is not continuous. Then, give a correct reason why it is not continuous. Ini MCQ Dia bagi A. Ini ialah limit approaching to 2 does not exist. And B, dia bagi limit approaching to contohnya 0 does not exist. Okay, C ialah dua undefined. Okay, and D ialah
kosong undefined. Okey, yang ni dia suruh kamu tengok yang mana yang dia A, B, C, D untuk yang nombor 1 ni. So kalau yang ni maksudnya berdasarkan yang testing number 1, number 2 yang FC define, limit exist, number 1, number 3 ialah number 1 dengan number 2 tu mesti sama. So kat situ kita tahu bahawa ya, inilah jawapan dia, betul tak? Untuk ni. Ni kalau MCQ lah, kalau kita nak ubah keadaan soalan tu. Kalau yang ni pula, mungkin yang ni ialah, nanti ada lah, boleh tengok. Dia faham tak apa yang saya nak sampaikan? Saya cuba relatekan dengan MCQ punya soalan. Okey. So, dekat sini nombor 4. Okey, nombor 4 pula. Okey, kita nampak ada dah something yang pelik dekat sini. Kan? Kat sini semua dah tertarik. Maksudnya semua dah smooth. Tapi dia terputus dekat sini dan dia melompat dekat sini kan pergi ke bawah. Okey, sekarang kita tengok titik apa yang terlibat dekat situ. X sama juga dengan apa? Pada X sama juga dengan 1 untuk yang ni. Okey, so kita tahu bahawa it is not continuous. Mula-mula kita tulis dulu, it is not continuous. Why? Okey, what dekat tadi yang tu, yang test tu. Yang pertama, F1. Is it defined? Berapa? Kamu tahu? Satu tu sama yang berapa? Kosong. 1 sama juga dengan kosong. Kenapa? Sebab kat sini dia penuh dekat sini. Pada titik 1, bila dia penuh, dia bukan kat atas. Ini berlubang. Kat sini. Okey. So, it is 0. Nilai Y dia 0. Okey. So, nombor 2. Limit. Okey, sebab kita guna 1 dekat sini consider. So, limit kita nak consider mesti limit menghampiri 1. Jangan ambil nombor lain. Okey. Adakah dia exist? Kita tengok. Daripada sebelah kiri, nilai berapa? Menuju ke 1. 1.5. Ya, 1.5. Kalau dia sebelah kanan, Kosong. okey. Nilai dia ialah kosong. So, sebelah kiri dengan sebelah kanan tu tak sama. So, it is does not exist for limit menghampiri 1. Nampak tak? Kiri kanan tak sama. Tak urut pada X sama juga dengan 1. Jadi dekat sini, kamu kata limit tu tak wujud. So, it is not continuous. So, stop. Tak payah buat nombor 3. Understand? Boleh. Boleh tak? Yang kalau continuous tu kan soalan 7, lagi soalan berapa ya? Okey, 8 nanti dulu. Kita tengok dulu dekat kita punya lulan sekejap. Saya punya lulan. Kita tengok soalan yang minggu lepas saya kasih tu. Saya rasa dalam tu macam ada yang challenging punya soalan. Okey, nombor week 6 Week 6. Nampak kan lulan saya ni? Nampak. So, extra exercise. Okey, kita pergi ke limit and continuity. Kita tengok soalan ni. Untuk soalan ni, untuk limit and continuity, tengok soalan ni. Dia suruh determine je
fungsi tu continuous ke tidak. So dia tak state reason why kan. So tak payah buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Okay, so sekarang kat sini determine whether the function is continuous ke tidak. Okay, so saya ke sana. Okay, so untuk soalan ni, macam mana x sama dengan negatif 1, is it continuous? Tak. Kita dengan negatif 1. Kat sini kan? Negatif 1. Okay, so dia tak continuous. Betul? Kalau x sama juga dengan kosong, kosong kat sini, is it continuous? Tengok garis. Continuous. Tengok graf kat atas ni, x tengok kat bawah, tapi graf dia yang dekat atas ni. Okay, so it is continuous. X sama juga dengan 1? Continuous. So, continuous. X sama juga dengan 2? Not continuous. Not continuous. Okay. And what is the value for limit x approaching to 2? Limit. Menghampiri 2. Limit. 2 kat sini. Daripada sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tengok. Dia sama dengan berapa? Dua. Betul? Kalau limit, kita jangan tengok sikit yang ni. Tak payah tengok. Kita tengok graf dia daripada sebelah kiri, sebelah kanan. Dia sama juga dengan 2. So, the answer is 2. Boleh? That's the difference between limit and continuity. Kita nak soalan lain. Tak, ni kan limit kan? Okey, jawab ni. Ini 1 negatif. Okey, nilai dia berapa? Apa nampak tak? Gelap soalan nombor 5. Okey, 1 negatif. 1 daripada arah negatif. Nilai dia berapa limit dia? Tengok kat graf atas ni. 3 kan madam? Satu daripada arah negatif. 1. Kat sini. Negatif 1. Sorry. Negatif. Negatif 1. Daripada arah negatif. Okey, ni negatif 1 daripada arah sini. Nak define. And Undefined. does not describe. Yang ni kan? Yang sebelah ni? Negatif 1 daripada arah positif. 1. Yang menuju ke 1. Betul? Kalau ini? Negatif 1. Limit negatif 1. Pada ni, limit dia berapa? Kerana di kiri dengan kanan tak sama. So, we conclude that it does not exist. Boleh? Ada soalan? Boleh tak? Okey, kita pergi yang ni. Kosong. Sekarang kita tengok kosong. Tadi 1. So, sekarang titik kosong. Okey, sekarang saya tanya. Kosong daripada arah kiri. Nilai dia? 2. Kita anggapkan 2 lah kan kat atas tu. Okey, 2. Daripada arah kanan? Posisi kat situ? 2 juga. So, dia menuju ke kosong sebab dia kiri 2, kanan 2. So, nilai dia juga 2. Betul tak? Betul. Okey, kalau tu kita pergi nombor 1 pula. 1 daripada arah kiri. Tiga. Kanan
2. 2. Satu tu sendiri wujud ke tidak? Tak. Sebab lainkan kiri dengan kanan tu. Okey, kalau macam tu, nombor 2 pula, 2 pula. 2. Daripada arah kiri, 1. 1. Yang ini juga 2 pada arah kanan pun 1. Dan 2 tu sendiri, 1. Betul tak? Daripada arah kiri yang ni, 2. Kita daripada sebelah kanan, does not exist, right? Okay, so kita ni juga does not exist. Okay. Ini pasal limit. Okay, kalau kita ada soalan macam ni, macam ni, soalannya macam ni. Boleh faham tak? Nombor 9 ni. Dia ada macam-macam bentuk soalan. Tak pernah nampak pun soalan macam ni. Sebenarnya soalan ini ialah bila kita ada graf yang 0 sampai 2, 0 sampai 2, ni 2. Okey, graf dia dekat sini. Okey, 2 sampai 5, contohnya kan, dia terputus-putus. Yang tadi tu lah, daripada yang soalan macam tadi tu. Okey, 2 sampai 5, contohnya graf dia ialah macam ni. Dia terputus, ni 5. So, lagi besar daripada 5, nilai dia ialah 5x. So, nilai dia macam ni. Contohlah. Dia terputus. This is what we call piecewise function. Cebis demi cebis. Piecewise function. Fungsi cebis demi cebis. Okey. Kalau tadi kita nampak dia dalam bentuk graf macam ni, kita boleh tahu kan. Kita boleh terus determine nilai dia berapa. Tapi kalau dia dalam bentuk macam ni. Macam mana kita nak tahu limit dia? Okey, kita go one by one. Kalau kita faham konsep limit, kita dapat soalan macam mana pun kita boleh jawab. Okey, so sekarang dia kata determine whether the limit exists at the following point. Okey, bila point dia sama juga dengan 1, 1 dekat mana? Dekat equation pertama ke, kedua ke, ketiga? X sama juga dengan 1. Yang pertama. Okey, yang pertama. So, limit dia exist ke tidak dekat yang pertama ni? Sebab 1, 0, 1, 1 ni di tengah-tengah kan? Dan dia dalam equation ni. Jadi dia tak terputus. Dia tahu. Dia cuma terputus bila dia dekat 2. Lepas tu dekat 5. Yang kita nak kena consider 2 dengan 5. Kat situ. Sebab kita tahu dia cebis demi cebis. Yang ni 0 sampai 2 ni ialah satu graf. 2 sampai 5 ni ialah graf yang lain. 5 sampai ke atas ni pun graf yang lain. Jadi yang dia terputus ialah pada X sama juga dengan 2 dengan 5. Okey, oleh kerana dia tanya kita X sama juga dengan 1. Jadi kita boleh kata limit dia apa? Limit dia ialah kita replace dalam sini. Jadi limit dia tak berapa? Sebab dia tak terputus, kita tak payah consider kiri dengan kanan. Kita tak payah consider kiri dengan kanan. That's why we can direct substitute, which is X sama dengan 1 kat situ. 2. Boleh? Any question? Okay. Untuk X sama juga dengan 2. Okey, bila dia tanya X juga dengan 2, kita tahu dekat 2 ni dia terputus. So, oleh itu kita kena consider limit. Limit semua hampiri 2 daripada sebelah kiri dengan limit semua hampiri 2 daripada sebelah kanan. Okey, mana nak dapat X semua hampiri 2 daripada sebelah kiri, iaitu daripada equation 0 sampai 2. Sebab dia daripada sebelah kiri 2. Jadi itu nilai dia berapa? Masukkan 2 dalam equation yang pertama ni. Nilai dia berapa? 2 kuasa 3 tambah 1. 2 kuasa 2, 4. 4 kuasa 2, 4 kali 2, 8.
8 right? 8 campur 1, 9. Betul tak? Betul. Betul 9 lah. Okay, 8 campur 1, 9. Okay. So, daripada kanan 2 kita nak consider yang mana? Daripada kanan 2, kita kena follow equation yang nombor 2. Yang dekat sini, yang ini. Kerana apa? Sebab daripada kanan 2 ialah dalam selang 2 sampai 5 ni. Okey, jadi masukkan 2 dalam situ. Jadi 4 kali 2, 8. 8 campur 1, dia 9. Okey, jadi kita tahu bahawa kat sini kan ialah pada titik 9. Y sama juga dengan 9. Dan kiri dengan kanan sama. Kita boleh consider 9 terus jawapan dia. Boleh? Boleh buat untuk 5 tak? 5. Okey, 5 dekat sini kan? Okey, oleh kerana 5 dan terus kita kena consider sama juga macam ni. Kita kena cari 5 daripada sebelah kiri, 5 daripada sebelah kanan. 5 daripada sebelah kiri, 5 daripada sebelah kanan. Okey, kat situ 5 daripada sebelah kiri ialah yang equation yang kedua ni. Sebab di antara 2 sampai 5. Okey, masukkan 5 dalam tu. 5 kali 4 campur 1. 1. Okey. 5 daripada sebelah kanan ialah equation yang ketiga. Yang lebih besar daripada 5. 5 kali dengan, masukkan 5 dalam situ. Ialah 25. Nampak tak? Yang kiri dengan yang kanan tak sama. So, yang ni kita boleh conclude that dekat titik ni, dia terputus. Dia macam jam. 1 dekat 21. Yang equation yang daripada sebelah kiri, contohnya dia pergi ke nilai 21. Yang kanan ni, okey, sebenarnya ni ialah positif ni. Kalau kita lukis betul-betul dia punya graf, bukan macam tu. Dia garis luruskan terus naik ke atas. Dia terus naik ke atas macam tu. Dia 21. Lepas tu nanti dekat satu titik tu, dia akan terus lagi naik ke atas. Dia dekat 25. Lalu nak lukis graf ni macam mana? Buatlah table tu. Buat table. Gantikan 2, gantikan 3, 4, 5. So boleh plotkan. Okey. Kat sini dia jam. Maksudnya kat situ, kalau kita nak buat dia punya graf, dekat mana yang berlubang tu kat sini. Maksudnya kita tahu dia tak termasuk 5. Bila dia tak termasuk 5 yang daripada 2 sampai 5 tu kat sini dia berlubang. Tapi dekat sini dia termasuk 5. Jadi dekat sini 25 ni, nilai 25 ni kat sini, dia ialah yang macam ni. Boleh. Does not. Kalau untuk 10 ni, kita tahu dia ialah lebih besar daripada 5. So, lebih besar daripada 5 ni, dia dah tak ada yang terputus. So, boleh simply masukkan dia 10 kat sini. Jadi, 5 kali 10 ialah, nilai dia ialah 50. Dan kalau ditanya negatif 2 dekat sini, dia wujud ke tidak? Betul. Pandai. Dia tidak wujud. Does not exist. Kenapa? Sebab nilai selang kita tahu yang ni je. Di antara ni, lepas tu yang dekat negatif 2 kita tak tahu. Undefined. Cannot plot. Right. Okey, itulah di antara contoh-contoh. Nanti kalau nak lagi advance, cuba jawab soal 10 pula macam mana. Kalau kamu faham konsep minit tu, insyaAllah kamu boleh jawab ni. Okey, nanti saya hutang jawapan akhir ni. Nanti saya letak jawapan akhir ya. Okey. So, we go for the next tutorial. Okey, dekat sini, dia punya, nampak tak tutorial ni?
Satu ni macam nak jawab soalan ni? What point are the following function continuous? Macam mana kita nak tahu dia continuous ke tidak continuous? Yang ini. Apa dapat idea? 98 tutorial. Nampak kan saya punya save state? Dia ada kaitan dengan yang kita belajar sebelum ni. Apa tu? Siapa tahu? Siapa tahu dia belajar dengan saya? Dia ada kaitan dengan apa tu? Kita nak tahu fungsi tu dekat mana dia tidak continuous tanpa kita melukis dia punya graf. Yang ni saya kata bahawa tu bila dia sama dengan 2, dia tak continuous dekat X sama juga dengan 2. Saya boleh conclude yang ini. Kenapa saya boleh conclude yang ini? Sebab saya relatekan dia dengan what? Dengan maklumat apa? What information that I relate to that so that I can conclude that X is equal to 2 is not continuous. Domain ke madam? Yang pandai tu. Syaira Bansi. Good. Syaira. Nanti dah ada kat mana? Dekat UTM. Ingat saya. Kita claim hadiah. Kita pergi makan ke Syaira. Okey. Okay, madam. Syaira. Okey. Nampak tak kat sini? Bila kita tahu bahawa bila dia undefined pada X sama juga dengan 2, nampak tak? Dia ada tolak 2 tu kat situ. Jadi, dia tahu domain dia tidak tetap ada. Dia tak ada value pada 2 ni. Bila kita letak 2, bila 2 tolak 2 kat bawah tu, dia jadi undefined dekat sini. Function ni jadi undefined. Jadi, kita tahu kat situ bahawa when X is equal to 2, dia tidak ada titik yang diplotkan dekat atas dia. Dekat bawah ke, dekat graf dia, maksudnya dia domain dia tak ada. So, it is not continuous when X is equal to 2. Yang nombor 2 ni, macam mana kita nak tahu dekat mana dia tak continuous? How to know? Kat mana dia tidak continuous kat sini? Macam mana nak tahu kat bawah ni? Dia tak boleh sama dengan apa? Sebab dia ada pecahan tu. Maksudnya bawah tu ada benda yang dia tidak boleh sama. Apa tu? Boleh tak kita faktorkan equation ni? Untuk kita dapat value X tu, bila dia sama dengan yang ni, dan X tu, bila dia sama dengan titik ni, dia tak continuous. Jadi nilai dia berapa tu? Yang ni 1, yang ni 3. Betul tak? X tolak 1, X tolak 3. Betul tak? X tolak 1, X tolak 3. So, kita tahu dia tak continuous when X is equal to 3 and X is equal to 1. Sebab the domain dia ialah X tak boleh sama dengan 1, X tak boleh sama dengan 3 sebab dia terputus. Macam okey, yang nombor 3 ni pula, dekat mana yang dia terputus? Kalau domain kita consider yang bawah yang ada X je. Jadi kat situ kat mana yang dia terputus? Tak boleh sama dengan yang ni dia tak ada yang terputus sebab bila dia negatif 1, betul lah negatif 1 tambah 1 dia akan jadi kosong bawah. Bawah ni akan jadi kosong. Dia tak boleh sama dengan kosong kat situ. Tapi dekat yang ni untuk C, it continuous everywhere. Kenapa? Sebab negatif 1 sebab dia ada modulus tu. Bila dia ada modulus, dia akan jadi sentiasa positif. Dia akan sentiasa ada value bawah ni.
Dia tak mungkin ada nombor negatif dan dia tak mungkin sama dengan kosong yang bawahnya. So, dia ialah continuous everywhere. Selesai faham tu seorang. Yang nombor tiga ni. Jadi, dia tak continuous bila ni. Dan dia tak continuous when X is equal to 2. First off, the domain is undefined there. There is no domain dekat situ. Maksudnya X tak boleh sama dengan satu titik tu sebab dia tak ada value. Okey, boleh. Okey, so nanti soalan nombor 9. Kita tak jawab lagi sebab ini ialah pembezaan ni. Kita akan masuk nanti lepas break. Minggu depan semester break kan? Siapa tahu? Kita tengok bukan punya kalender. Kamu tahu tak kalender akademik? Wujudnya kalender akademik ni. Kita tak tahu. Oh tahu. Wujud tak kat situ? Kalender akademik untuk yang ni. Untuk 2001-2002. Okey, yang ni kan kita kena refer ni. Nampak tak ni? Kalender akademik untuk diploma and bachelor program. Okey, now is semester 1. Okey, semester 1. Ya, lepas di Pamali hari tu kan 14-11. Lepas tu kita break kat sini. Break kejap je kan. Depan. Minggu depan 20 sampai 23. Sampai hari Selasa. Maksudnya minggu depan kita ada kelas kan ni. Sebab kita dah mula, okey minggu depan kita ada kelas. Break kat situ berapa hari je? 4 hari je. So sampai hari Selasa sepatutnya tak ada kelas lah. Kita sambung hari Rabu. So minggu depan kita akan masuk topik yang akan cover dalam final exam which is pembezaan. Okay. Any question? We are finished with our tutorial. Soalan. So let's focus until today's topic for your midterm test exam and for your assignment 1. Okay, boleh. So, itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan, cepat je kan? Kita boleh fokus, kita boleh study untuk midterm. So, saya letak soalan lepas ni, saya letak soalan yang saya nak letak yang untuk latihan last week. So, saya letak untuk minggu ni, minggu ke-7. So, saya letak sekarang juga. Okay, sekian juga. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam.